Okey. Yalah, saya pun berasa apa setiap kali membuat rakaman saya pun berasa apakah kegunaan ini semua. Dah lah tahu banyak orang terperangkap sebegini apa yang berlaku tiada siapa akan, walaupun mereka tidak boleh menolong kita, mereka tidak sanggup membuat sesuatu lepas kita tahu cerita kita, mereka sanggup buat dengan perkara-perkara yang lagi dahsyat lagi walaupun mereka tahu apa yang berlaku terhadap keluarga kita dan terhadap yang orang-orang terperangkap, orang terhadap orang macam saya. Memang dah keterlaluan mana-mana kalau kalau datangnya lah sekumpulan human rights lah, kalau dikatakan human rights mereka tidak akan membiarkan siapa yang membuat sedemikian kepada orang-orang seperti saya dan saya, tidak akan membiarkan tanpa sesuatu keadilan dan akan mencetuskan sesuatu yang begitu besar untuk memperhentikan apa yang sedang berlaku dekat sini So nak secara ringkas saya nak beritahu, saya tahu dari kecil apakah kelab-kelab kami dibagi untuk kelab-kelab koko dibagi, walaupun keluarga saya, anak-anak saya, apa kelab-kelab yang mereka dalam persatuan, apakah mereka beruniform mereka. So memang kalau memandangkan sesuatu ini semua dan memandangkan apa yang dibagi tahu oleh orang-orang kelilingi saya, kita memang kalau nak mensyaiki atau menuduhkan seseorang memang sungguh senang untuk menyalahkan atau menuduh seseorang itu dengan mudah. So dekat sini saya boleh menuduh jikalau memandangkan tidak siapa-siapa yang mempeduli kehidupan kita, dikatakan kami sudah dijual lah, jadi hamba abdi lah, itulah inilah, disiksa dari kecil, kami boleh menuduh siapa-siapa pun So kat sini saya tidak maulah, saya masih lagi mempercayai kerajaan dari KL, kerajaan dari Johor akan menolong kami. Saya hanya meminta last yang permintaan saya, menyeru kepada mereka, mengemis dengan lutut, tolonglah biarkan saya, sudah 40 tahun lebih, biarlah saya hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam badan saya, mengeluarkan implan yang ada di dalam badan saya. So bolehlah saya pergi mana-mana yang tiada apa-apa orang kata apa kesiksaan akan dibuat terhadap saya, apa yang berlaku, hanya keluarkan implan ini saya boleh hidup. So memandangkan mereka ada sekali mereka menyatakan implan itu mungkin diletakkan di badan dari kecil, dari kelahiran. So ada cara kedua, mungkin diletakkan ketika bayi dilahirkan, anak pertama, anak kedua, Skudai Specialist sebelah Maduraz klinik Lawson, Skudai Specialist. So ini semua ada tanggapan lah, ada orang beritahu dan tanggapan saya, bukan saya menuduh. Don ini ketika saya anak kembar mengandung dalam kandungan 7 bulan masa itu saya akan pergi mengambil bunga dari kedai-kedai bunga, belum ada kebun 7 bulan kembar, saya jatuh dekat tepi longkang kecil memang, tapi kepala saya terhentak dengan pasu bunga. So saya menerima jahitan 4 ke
ke 7, tak pasti 4 ke 7 saya menerima jahitan sewaktu kandungan 7 bulan anak kembar ketiga. So sebelum itu apa yang berlaku sebelum seminggu itu saya duduki nombor 31 sederek ini rumah ujung So gate memang gate rumah kami rumah sewa sudah patah. Memang gate ditarik kali start engine, checking engine tengok ada banyak kucing juga rumah sana, ujung sana banyak ada kucing lah. Tengok dah start engine, saya punya perut anak kembar dah besar. So saya memang tak boleh tunduk tengok bawah ada tengok gate pun sudah ditarik sudah dekat 10 minit dah saya buat ni semua pemeriksaan kereta semua. Tiada kucing yang keluar lari dari bawah kereta. Tengok saya reverse saja. Ada macam sesuatu kelapa sudah pecah. Tengok anak kucing berwarna hitam seluruh. Anak kucing bukan dalam kelahiran mungkin sebulan ke 2 bulan dia bawa kereta. So saya nangis dengan ibu saya, ibu ini tengok apa berlaku. So ibu saya cakap tak apa you pergi sajalah. So saya memandangkan hari itu saya nangis saya ingat kucing itu kalau saya tunduk sikit kerana pregnancy saya anak kembar, memang saya pergi ikat bunga sudah letih So kalau memandangkan hari ini memang kucing dah buka gear yang patah, dah check engine dah tekan minyak pun kalau tak keluar. Hari ini saya tahu kucing itu tak mati saya yang menaikkan tayar kereta saya ketika dia masih hidup So ini adalah sesuatu kucing yang mungkin sudah tidak sedarkan diri atau kucing yang sudah mati So semua orang cakap lah, you dah langgar kucing, matikan kucing lagi-lagi hitam tengoklah dia punya, sumpah tidak akan biarkan. Tengok hari ini Jumaat kucing itu mati di tayar saya ketika saya reverse. Jumaat datang saya sudah jatuh dalam longkang, kepala hantur dengan pasu sampai darah semua keluar. So mungkin jahitan pasal itu. Dan keempat memandangkan anak pertama, anak kedua dalam Skudai spesialis orang Kristian Dr. Lawson sebelah Madura, Skudai Batu Sepuluh memandangkan dia ada sesuatu kes dengan ahli MIC seseorang Datuk MIC yang dia punya isteri dia orang datang ke JB dari KL, dia sudah ada masalah kesakitan untuk melahirkan anak. Memandangkan klinik itu dalam perjalanan mereka tengok pakar Skuda itu Dr. Lawson sebelah Madura, mereka meminta pertolongan kerana isterinya dalam masalah. Dia adalah seorang ahli dalam MIC So kerana peraturan tidak membenarkan doktor, klinik-klinik swasta pakar tidak membenarkan sebarang emergency tidak boleh, kerana kalau sesuatu berlaku mereka akan dikenakan masalah undang-undang so dia tidak mahu menerima. So pasal itu 7-Eleven sebelah klinik pakar Skuda Dr. Lawson membagi name card pergi pakar putri. So selepas sudah selesaikan dengan semua masalah isteri dia dengan kelahirannya, dia sudah masukkan klinik pakar Skudai Dr. Lawson dan dia anak kembar kandungan ketiga saya, anak kembar tidak dia hanya membuat peperiksaan yang akan dibagi date saja, tapi kelahiran tidak boleh dibuat di klinik sehingga sesuatu tindakan dibagi oleh mahkamah. So dia tidak melahirkan anak saya ketiga, hanya membuat normal check up saja, tapi kelahiran dibuat di pakar putri. Pakar putri menyatakan anaknya uri seorang budak telah tersangkut dengan leher seorang kembar lagi, so kena operate 7,000 operate. So di sini dinyatakan mungkin berlaku sesuatu di pakar putri. Sorry siapa-siapa, saya tidak menyalahkan, hanya menyebut sesuatu yang
ada mungkin berlaku. So ini pun saya membuat untuk kerajaan mengambil tindakan ke manakah kesilapan akan telah berlaku. So memandangkan dari kecil masa saya kecil-kecil tak ada sinus dengan bapa saya tak ada sinus. Saya duduk dekat Sungai Bay. Setelah saya masuk Persatuan Pure Life Society baru saya ada ini sakit sinus. Sehari 100 kali pun saya boleh bersin sampai muka lebam, merah, hidung berair, mata semua bengkak. So memang itu berlaku. So sudah bertahun-tahun saya menderita dengan sinus ini. So saya pergi untuk rawatan untuk memberhentikan sinus ini. Tengok-tengok mereka membuat RM1 rawatan RM1 klinik pakai sekat pasakai luar. So tengok dalam 2-3 tahun tidak berlaku apa-apa, tiada ada perubahan. So mereka membagi surat untuk pakai HSA, pakai untuk ENT. So saya pergi dekat sana 6 bulan 7 bulan pun ambil ubat, ambil spray lah tu lah ini tak berhenti. So mereka menyarankan buat operation dengan laser dekat orang apa kata on your throat lah, tidak tahu macam mana cakap dekat bahasa Melayu. So saya pun pergilah setiap anak kedua saya lahir sepatutnya suami hari tu cuti hari Ahad suami saya bercuti selepas mendapat tahu saya dah dapat permulaan sakit untuk melahirkan anak, dia dengan sengaja kalau walaupun tiada kerja dekat Singapura, dia sengaja lari ke Singapura. So orang yang bawa saya adalah orang Perak. Saya pun tidak tahu setiap ada perawatan dekat hospital ni orang Perak mesti ada, orang kaitan dengan orang Perak mesti ada dekat sana. So dia tak ada kerja pun dia lari ke Singapura lepas tahu saya ada mula sakit untuk anak kedua. So dia punya maternal uncle adik lelaki, ibu mertua saya mempunyai 6 ke 7 orang anak adik lelaki seorang adik lelaki dengan makciknya membawa kita pergi Pakar Puteri, Pakar Skudai dekat Batu Sepuluh sebelah Madras. So untuk membuat operate pun saya minta suami saya hantar untuk membuat operate dengan laser. Mereka mencadangkan dengan laser. Untuk itu pun suami saya tidak mengantar saya tapi membagi kereta dengan seorang kenalan rumah sebelah, jiran sebelah, abang kepada jiran sebelah. Mereka adalah kembar, seorang bernama Mukesh, seorang bernama Murali dari Perak juga. Mukesh telah berkahwin dengan wanita Melayu Malaysia, warga negara Islam dan mendirikan rumah tangga yang bahagia dengan 5 orang anak dan memang boleh dikatakan kehidupannya yang agak kaya di peringkat atas lah. So ini adik abangnya Murali dengan Mukesh. Murali kembar tak siras dia berkahwin dengan seorang wanita yang bekerja dengan dia dari Penang mendangkan tidak tidak perangai yang tidak boleh diterima dengan memandangkan they both not cope up with the family life. The wife took away 2 children, one boy, one girl, for herself, bring them to Penang. They all very educated, can say that educated, very educated, can earn, can even been divorced and being single for mother, they can earn themselves and survive with the kids. Not like me, never been given a chance to learn anything that could help me in the future if my life been single like this. So seorang anak lelaki lagi ditinggalkan dengan ibu Murali, duduk dengan ibu Murali. So inilah mereka kembar, seorang kahwin Melayu, memang tidak menghina atau membuat sesuatu terhadap sesuatu, membuat rakaman sesuatu terhadap sesuatu agama atau apa. Saya pun memang
tidak anti dengan sesuatu kaum. So ini adiknya kembar berkahwin dengan Melayu selepas tipu, selepas ada bagai-bagai masalah dengan cinta. Dah 2-3 kali so datanglah seorang ini membagi berkahwin menjadi Muslim. So ini Murali orang Perak juga, tapi perkahwinannya tidak terjadi hingga hari ini. Mereka duduk satu isterinya di Penang dan dianya bekerja dekat Singapura, duduk dekat sini. So kalau nak tahu cerita-cerita orang macam ni so saya boleh ceritakan orang jiran saya pun adiknya sudah berkahwin, adik lakinya sudah berkahwin dengan Melayu. Okey, bangga, memang terpuji adiknya berkahwin, ada maid 2 orang, so hidup serba mewah. So saya tidak menyalahkan dekat sini, tapi ada kala nenek itu datang menangis dengan saya lah. Satu lelaki sudah kahwin dengan Islam, tak salah mereka cinta. Kalau mereka dah cinta, biarkan sajalah mak. Tak, okey, itu saya tak salahkan. Dia memang baik, datang rumah menjaga saya, bawa makanan, memang mesra lah. Walaupun Melayu dia tak tengok saya macam orang India, tapi tengok ini tak mau kahwin, datang orang ada pinangan, ada buat tilekan, tak sepadang. Sampai hari ni dia dah anak seorang lelaki lagi yang sudah 60 tahun, dekat-dekat 60 tahun. Dia ada harta, ayahnya dia ada harta sendiri. Dia memang berpelajaran, bukan seorang yang tidak berpendidikan, memang berpelajaran, bergaji tinggi. So ada 2 buah kereta, ada rumah dan ada simpanan banyak. Selalu saya tanya, Ana sudah cari ke tunang, Ana sudah cari ke? Nenek cakap tak adalah siapa pun datang apa penilaian mereka, penilaian dalam orang India tak sepadan. Saya kata lepas tu ada suatu hari dia datang sendiri, dia kata adik isteri Melayu, adiknya ada seorang kakak, so dia ingin berkahwin dengan anak sulung dia lah, anak besar dia. So tak apalah mak, bagi saja. Ini saya bukan jadi anti sesiapa. Anak seorang pun sudah kahwin dengan Melayu. Pengundian task ritual cannot be done by the son. Kalau orang India memang kita mementingkan ritual itu orang kalau hari mati kita. So kalau ini pun sudah kahwin dengan orang Melayu, siapa mau buat semua apa yang dibuat untuk ibunya di masa saya kata mak, anak you bukan 20 tahun ke 30 tahun 40 tahun untuk memikirkan ini semua. Memandangkan kita sudah mati, kita tidak tahu menyedari apa yang sedang berlaku kepada kita. Biarkanlah dia, kalau dapat jodoh Melayu ke Cina ke Kristian ke, kahwinkan dia. Kalau anda ibu dah tiada lagi dengan anak seorang ni, you 2 beranak saja duduk. Kalau ibu tak ada, apa akan berlaku kepada anak you tu? Tolonglah siapa-siapa jodoh pun kahwin sajalah. Jangan tengok kita punya adalah kita punya perasaan lah, kahwin sajalah. Kerana kita punya anak kalau 30 40, ibu ada masa lagi untuk membuat bantahan, membuat resakan. So ini dah 50 tahun, dekat-dekat 60 tahun pun takkan ibu tak ada siapa nak jaga anak you. Nanti dia kemurungan, keseorangan. So kahwinkan sajalah kalau ada lamaran. Saya cakap sebegitu. Saya bukan anti sesiapa. So memang kalau anda menyatakan saya menjadi anti Melayu, tak suka orang Melayu, kalau menyatakan sesuatu di luar, bantasan di luar yang tiada berlaku, so ini berlaku. Sini memang banyak orang so tak payah pergilah ke taman lain, tak payah pergilah kawasan lain, tak payah pergi daerah lain. Ini sederhana saya boleh memberitahu 4 hingga 5 dengan kaitan dengan Cina, kaitan dengan India, juga kaitan dengan Melayu, saya boleh beritahu. So mereka hari ini beritahulah, takutkan kita you dah mengungkitkan kemarahan ini kerajaan Islam. So tolong Tun Mahathir dan kerajaan Johor, Sultan JB dan semua yang menganggap saya sebagai ancaman. Ini bukan salah saya, ini adalah salah sesebuah network yang membawa saya ke merata-rata tempat sampai
diri saya sendiri pun tidak boleh hidup dengan keinginan saya. Sampai hari ini mereka tahu apa sedang berlaku adalah salah dari implant chip ini, bukan saya yang buat. So hari ini mereka boleh membuatkan saya mengeluarkan implant dari badan saya dan membiarkan saya, tapi sampai hari ini mereka membuatkan saya lah seorang pesalah yang membuat semua ini. Apa yang berlaku dekat sini adalah kerana kesalahan saya. So bila meminta pertolongan dari mana banyak pihak atas sana, mereka tiada siapa yang mau menolong, memandangkan mereka sudah membagi sakit jantung serius dalam 40 tahun. Dan kita memang tahu dari kecil kalau keluarga kita beralih pergi balik Kuala Lumpur, memang nyawa kita terancam lah, nyawa kita terbunuh. So sampai mereka implant ini kumpulan dalam badan saya, mereka tahu di mana pun mereka tidak membagi masa yang singkat untuk saya berseronok dengan keadaan saya sendiri, yang dibagi peluang untuk merasai hidup saya sendiri. So selepas mereka sudah tahu saya sudah menyedari apa yang sedang berlaku ke atas saya, mereka sedang mempergunakan saya. So dengan cepat mereka dah tahu saya sudah menyedari perbuatan kejam mereka dan apa-apa tuduhan dan penipuan yang mereka menghadapkan terhadap saya tidak benar. Saya bukan sesuatu hamba abdi atau ayah meminjam alung dan kena bayar hutang. So semua saya sudah mula tahu. Mereka membuat apa? Membuat setiap kekejaman, kacau, gaduh, melibatkan anak-anak saya. Dalam 35 tahun belum pernah sehari saya merasai hidup saya sendiri, kerana masa saya dipegang, saya kenal saya sudah dipegang dalam 4 tahun. So semasa saya mengetahui kebenaran mereka dah dengan tidak berkeperimanusiaan, sudah take the action to kill me, even though I myself or they themselves know if I go back to KL means my life in danger. I couldn't live my life. Memandangkan terlalu singkat apa yang boleh buat, terlalu dengan mudah apa yang mereka boleh buat. Sudahlah, ni 44 tahun sudah menggunakan saya sebagai untuk membuat kekayaan yang begitu mudah. Duduk setempat mereka boleh membuat kekayaan mudah dengan merampas harta tanah lot ayah saya, mengorbankan keluarga saya. So memandangkan apa yang mereka buat adalah sesuatu yang tidak dianggap berkeperimanusiaan. Walaupun syaitan ke hantu ke datang dekat sini, tidak akan membagi, kerana hantu syaitan lagi berkeperimanusiaan daripada manusia-manusia yang memegang kehidupan saya. So sekarang mereka apa boleh melakukan? Just keluarkan itu implant, biarkan saya hidup di mana bolehlah, biarkan saya bebas untuk seketika kan. So tengoklah saya, sehingga saya tidak menyedari kebenaran penipuan mereka, tidak menyedari mereka sedang dalam diri saya, dan setiap gerak-geri saya, perbuatan saya, apa yang dilakukan oleh saya diperhatikan oleh mereka. So selepas ini pun tolong mana-mana pihak yang boleh mengendalikan kes saya. Saya tidak mahu siapa yang membuat dekat sini menghadap tindakan undang-undang atau kerajaan, atau diperbesarkan atau dihina. Kalau mereka orang besar, mereka mampu buat apa saja. Saya sebagai orang India, warga negara Malaysia dari kasta rendah, boleh buat jugalah, tapi tidak maulah. Saya
biarlah apa yang berlaku terhadap keluarga kami dan diperbodohkan. Sampai hari ini mereka mencuri, mengambil duit, mendera, menyeksa. Kalau pergi kerja, masih lagi ada peluang lah untuk saya duduk dekat sini kerana diseksa kan, diambil duit gaji kita kan, dengan penipuan yang tidak tidak betul. Ini hanya penipuan. So kalaulah anda government, polis atau sesiapa, kerana sehingga kini saya ingin, saya sudah beberapa kali sudah berapa tempat dan mencari nombor telefon bekas suami saya dan ingin bersuara dengan dia. So memandangkan mereka tidak membagi peluang atau menyuruhkan atau tidak membagi kami sekeluarga untuk berbincang apa yang sedang berlaku. Saya ingin anda membantu saya jikalau apa-apa berlaku terhadap diri saya. Tolong beritahu kepada bekas suami saya dan adik kandung saya lelaki. Beritahu ketika pergi ke kampung dog, ketika balik kalau seminit saya melenyapkan dan tidak menyendarkan diri dan menepuk dan menyendarkan adik saya dan melarang dia berhenti kereta, sudah sekeluarga 5 orang, anak dalam kandungan pun 5 orang sudah terjunam di jambatan Pulau Pinang kerana saya punya adik dengan bekas suami dengan anak saya. Sekarang mereka masih meneruskan hidup dengan menyembelai pihak lawan dan menuduh yang bukan-bukan dan menyalahkan saya dan membuatlah apa-apa yang diajar atau dimaukan oleh pihak tu, pihak perangkap tu. Pihak ni rakus, tiada berkemanusiaan. Walaupun adik saya dengan bekas suami saya dan anak saya telah menolong ke arah mereka, mengikut semua arahan mereka dan menuduh apa-apa yang boleh. Tengok hari ini mereka tidak berkemanusiaan. Apa yang bekas suami saya buat dan adik saya buat adalah bantuan terhadap mereka, untuk mereka, bukan saya. Tapi walaupun tahu mereka sudah dipaksa ke pihak mereka, tapi mereka pun tidak dibagi chance. Kalau dapat peluang mereka nak bunuh sekeluarga, jatuh kereta terjatuh junam di jambatan Pulau Pinang. So hari ini hidup mereka adalah kerana saya. Tapi saya bukan nak meminta terima kasih atau kepujian atau menghargai apa yang saya buat. Saya hanya menyesal kalau hari itu sudah terjunam dan mati berlima-lima dalam anak beranak. Mungkin hari ini saya tidak menyedekah atau meminta kebebasan atau kena untuk suatu masalah diselesaikan, datanglah 10 soalan, 10 alangan, 10 tuduhan, 10 fitnah. So memang saya dekat sini sudah banyak sakit tau, sehingga kini saya masih duduk, masih lagi, walaupun dibuat anak-anak saya sendiri, walaupun siapa pun buat terhadap saya. Ini adalah keluarga saya. Inilah mereka buat okey. Saya kerja, gaji diambil. Saya kerja macam 4 orang, extra time pun mereka ambil. Mana-mana pun kerja 60 sebulan. Kalau 2 tahun lepas 1,900 gaji, katalah 1,800 lah gaji untuk security guard. Mereka hanya membagi saya 850 lebih. So sebulan mereka makan dekat 850. So memandangkan 8 bulan saya kerja, so kali dengan 8 bulan 850, tengoklah berapa mereka makan. Apakah ini dengan sebegitu mudah mereka boleh memakan gaji sekarang mereka menyatakan rumah sudah dibagi. Apa rumah? Nak tengok tak surat perceraian official saya? Mereka dengan senangnya mengambil semua gaji saya dengan tipu elah dan membuli saya, memukul saya, membuat yang apa yang boleh dan membagi badan saya sekali dengan 3 orang, 4 orang, menyaksa seharian, bukan sekali, sudah berpuluh-puluh kali. So itu pun saya belum menyuruh siapa-siapa mengambil tindakan dan memalukan mereka.
Biarlah apa yang mereka buat, biarlah Tuhan yang tentukan dosa pahala. Kita biarkan saja. Saya nak kehidupan bebas saja. Biarkan saya. Itu saja. Ini dengan senang hari itu ejen insurans baru untuk rumah ini yang memberitahu rumah ini atas nama you. Saya kata ini surat penceraian. Ini rumah official. Rumah akan dipindah milik oleh 4 orang anak saya. So kerana pujukan dan nasihat peguam Cina dekat sana, budak muda lah, lawyer, so saya bersetuju untuk memberi nama saya juga kerana dia nasihat dia membuat saya sesuatu khawatir lah. So bukan untuk memiliki harta dia. So memandangkan rumah saya belakang sudah bocor, tangki sudah pecah, pokok tumbuh atas bumbung belakang, hinggakan semua kornis belakang saya sudah rosak. So semua wiring electrician 80% sudah rosak. Inikah balasan kamu yang kamu bagi untuk perempuan seorang diri, ibu janda, dah tahu ini adalah sesuatu jalan tutup dan elak kamu untuk menipu duit saya, walaupun kita tahu kita apakah saya dan apakah saya dimiliki oleh bapa saya miliki, walaupun kami tahu kebenaran, masa itu pun kamu membuli, membuat kita macam hamba abdi, kita tidak pernah menyuarakan saya. Tahukah saya ini siapa? Tahukah apa penghargaan saya, kehormatan saya, apa bapa saya mempunyai? Tidak pernah tahu. So IC saya kena dijual. So orang lain bekerja ke atas saya. Duit gaji masuk keluar di Standard Chartered. Baki yang ada bila saya nak menutup adalah 8 sen. Ini 8 mesti ada sesuatu. So income tax datang atas nama saya. Rumah PPR yang dipohon secara untuk dipohon untuk tengok try luck sajalah, tengok 3 bulan 4 bulan tiada apa-apa, kelulusan dibagi. Lepas jatuh tapak kaki retak 3 tempat, baru ada surat datang ke rumah PPR diluluskan ke atas saya. So sudah diluluskan siapa? So dari dulu rumah kita pun dirampas. Menengokkan mengambil balik surat kematian, cabutan surat kematian ayah saya. Tengok address ditulis salah, bukan ditulis salah, ditulis sengaja disalahkan. So adakah saya dekat sini bergaduh untuk harta atau tanah lot, tanah ladang kepunyaan ayah saya, atau semua duit yang kamu kebas dari saya, atau membagi kerja macam hamba abdi dan sudah tahu tidak larat kerja kamu dengan semudah itu dalam 35 tahun anda menghantar saya ke KL untuk membunuh saya. Dan lagi satu nak beritahu dekat sini, saya tidak tahu dari mananya datang ni Agong ke Sultan dari Perak. Saya kerja dekat SPCM. So pemilihnya adalah Cina. Cina sudah bertukar Islam. Adik-beradik Cina, adik lelaki dengan perempuan sudah